Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rupanya tadi tak ada suara. Saya bercakap seorang-seorang. Alright. Okey, apa khabar semua? Hari ni hari Rabu kita sesi ketiga lah hari Minggu ni ya. Sesi ketiga untuk kita bersama-sama dengan tim Smart Saham untuk Bursa Daily Chit Chat. Apa khabar? Apa khabar? Okey, sekarang musim hujan Saya daripada Johor. Hari-hari hujan sekarang. Tapi hari ini saya berada di Bangsa South. Okay, special untuk anda semua. Okay, dengan setup yang power dekat sini. Kita nak ceritakan satu topik yang menarik. Okay. Tapi sebelum kita mula, saya nak anda semua tolonglah share-sharekan dulu video kita. Okay, sebab insyaAllah by the end of this session, anda akan tahu 5 trend yang akan mempengaruhi global future economic punya landscape. Okay. Share dulu Klik like sikit, love sikit, like sikit. Saya pun nak buka lah saya punya live di Facebook. Boleh nampak komen dekat situ ke? Aku kena tengok kat sini. Okay, sekarang viewers kita ada baru 12 orang. Oh, Tuan Zafiq Syadik. Tuan Zafiq Syadik Razi daripada Ipoh. Oh, kita punya top fan Tuan Farizal Izham. Setia mendengar daripada KK. Tuan Amir Sharifuddin tak berapa dengar tadi kan. Sekarang dah okey Ya, Puan Nafidah, saya lari daripada kawan mistik. Tuan Alwi duduk kat tepi tu dia tak tahan nak gelak. Itulah kepada peserta-peserta Wyckoff yang sesi baru ni tahulah kita cerita pasal apa kawan-kawan mistik ni. So hari ni saya lari tukar angin sekejap berada di Bangsa South. Alright. So kita ada baru 20 orang. Go. Tolong share lagi Tolong share lagi, insya-Allah dalam 5 ke 6 minit lagi kita akan mula. Okay, topik ni penting sebab kalau anda nak jadi pelabur yang serius, kita kena tahu dan peka apa perubahan yang akan berlaku di masa-masa akan datang supaya kita sebagai pelabur ni dapat orang kata position kita punya pelaburan, dapat mengatur strategi sebagai pelabur tu di sektor yang betul, strategi yang betul. So janganlah kedekut, kongsikan kepada kawan-kawan supaya mereka sama-sama dapat manfaat ni. Alah, sekali-sekala tinggal kawan. Selalu hari-hari ada kat office tu. Alright. Tuan Amir Sharifuddin, alhamdulillah selamat 33 orang. Go. Sikit lagi. Lagi. Sikit lagi. Ilmu mahal ni, Ni research yang bertahun-tahun big firm buat. Saya kongsikan kepada anda dalam tempoh sejam. Yang akan membantu mencatat, mengatur pelaburan anda selama 1 dekad akan datang. Lagi, share lagi 32 orang. By the way, sebagai selingan, nanti kata malam tadi punya berita, Dow Jones ditutup dengan all time high, betul 30,000 mata. 30,000 mata tuan-tuan dan puan-puan. Adakah ini satu signal yang bagus? Of course lah bagus kan. All time high. So ini adalah satu sentimen yang positif kepada semua orang yang terlibat di dalam pasaran saham. Yang kita nak dengar berita positif pula adalah besok di parlimen. Kejap kata postpone, kejap kata nak vote besok. Tak tahulah. Ada yang nak kenakan cukai dekat market cap. Allahu Akbar. Apa-apa pun kita doakanlah yang terbaik untuk landscape politik kita. Kita hanya mahukan pemimpin yang telus. Kita hanya mahukan kerajaan yang berjiwa rakyat lah. Senyap-senyap baru kawan mistik berkecawangan di Bangsa South. Kalau saya tertinggal kawan tu dekat sini, minta maaf lah kawan-kawan dekat office ni. Tuan Alwi cakap ada yang lagi teruk dekat sini. Buat kerja sampai pukul 2 pagi. Allahu Akbar. Orang dekat menara Swisscap ni pelik Tengok office ni sentiasa meriah. Pukul 2 pagi pun bergelak ketawa. Dia orang ingat kita orang lah yang mistik tu.
40 orang, 44 orang. Wish, ini kejap 40, kejap 44. Okey. 100 boleh, 100. Sikit je lagi. Tak banyak pun, 50% je lagi. Kawan mistik tinggal di Plus. Allah, yang tu tak apalah tu cerita-cerita sesama kita je lah di TSI. Kejadian-kejadian mistik di Lebuh Raya Plus ditangkap petang tadi. Okay. Alright. Kepada yang masuk market pada hari ini, apa khabar profit anda? Okay, ke ada kena cut loss? Ada yang sudi berkongsi ke? Ya, untuk pengetahuan anda semua yang 40 orang yang mendengar ni, kita baru sahaja habis 7 hari 7 hari sesi seminar Wyckoff Trading Blueprint. Sebelum ni kita buat 6 hari. Kali ni kita buat 7 hari Dah lah buat 7 hari. Setiap kali tu habis pula lebih daripada pukul 12. Pukul 12, pukul 1, pukul 2. Allahu Akbar. Punyalah banyak, punyalah bersemangat kita nak kongsikan ilmu-ilmu berdagang saham ni kepada peserta-peserta seminar kita. Dan alhamdulillah dengan tambahannya waktu, dengan tambahannya hari tu, lebih banyak jugalah input yang kami berikan kepada peserta. Biasalah tu KL Lifestyle, auditor pukul 4 AM pun ada lagi Awak lah tu. Okey, tim boleh start lah korang 47 orang. Tapi sambil-sambil tu jangan lupa tetap kena share. Alright. So, bolehlah tuan teknikal kita mulakan dengan kita punya perkongsian pada malam ini. Tajuknya dah bombastik. Cerita mengenai Megatrend. Megatrend ni apa tuan? Megatron ke? Terima kasih Tuan Hisham Razali berbaloi-baloi dah masuk kelas kali ke berapa tah kita jumpa di hari tu di KL. Alright, Megatrends 2020-2030 actually research orang kata apa telah dilakukan lah oleh big firm untuk kita kenal pasti perubahan-perubahan landscape yang akan berlaku untuk 10 tahun akan datang. Research ini telah dikondak telah dibuat oleh firm seperti PwC, Bloomberg, BlackRock, Deloitte, dan semua buat research untuk predict apa akan jadi pada masa akan datang. Tapi untuk malam ni saya menggunakan alat bantuan slide daripada Peter Fix. Ni adalah salah seorang thought leader lah so called. Beliau dah simplify the research report daripada beratus-ratus page tu hanya menjadi lebih kurang berapa 8 slide lah InsyaAllah kita ada malam ni, tak banyak pun. 8 slide. So kita termasuk yang ini 8 slide termasuk yang ini, termasuk muka depan. So don't worry, 7 slide je. Tapi insyaAllah 7 slide yang penuh dengan fakta dan ilmu. Alright. So let's see what do we have here. Boleh next tuan. Alright. So kalau kita tengok the slide, dia ada bagi summary. Kita ada lebih kurang 5 megatrend yang kita perlu perhatikan untuk satu decade yang akan datang. Sebenarnya research ni telah dibuat research ni telah dibuat pada tahun 2016 2017 macam itulah. Dia menggunakan research ini untuk kita cari key point ataupun the social landscape yang akan berubah pada 10 tahun akan datang. Let's go. First one, kita ada shifting economic power, kita ada resource scarcity, technological breakthrough, social change, rapid urbanization. Bahasa pun dah belit-belit. Tapi jangan risau, saya akan mudahkan untuk anda semua faham dengan lebih baik insya-Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan shifting economic power tu? Kita boleh tengok the next slide. Bila kita bercakap mengenai shifting economic power, kita perlu secara automatik sebelum ini, mungkin kita terbayang United States of America, USA, ataupun pada zaman perang dulu, World War II, World War I, the economic superpower was Germany. Boleh zoom tak tuan tak apa, ada slide yang lagi besar. Ini summary punya page. Tak nampak tulisan. Tak apa. Ini memang bukan untuk you all baca sangat pun detail tu. Ini boleh Google je sebenarnya. Information ni boleh Google, tapi you all silakan bersama saya untuk memahami isi dalam slide tersebut. Alright. Berbalik kepada kita punya first megatrend. Actually saya macam terskip satu point. Megatrend ni apa? Sebelum kita bercerita 5 megatrend tersebut.
Kalau trend ni traders biasalah dengar uptrend, downtrend. Okay, a trend is a friend until it bend. Itu adalah mantra-mantra dalam dunia pelaburan. Okay, kalau kita bercakap mengenai mega trend, okay, dia adalah kata apa? Trend, okay, yang boleh mengubah ataupun memberi impak besar kepada bagaimana kita hidup, okay, dan bagaimana kita bekerja seharian. Okay. Mega trends, kata apa, kalau daripada segi official definitionnya, okay, mega trends are large social, economic, political, environmental or technological change that are slow to form. Okay, bermaksud yang kata apa, social, economic, political, environment yang teknologi ni trend yang slowly lambat sikit nak form, okay, tapi once dia dah trigger ataupun once dia dah in place, okay, dia boleh influence a wide range of activities. Activities ni yang kita cakap tadi itulah daily life punya living activities, okay, kita punya culture bekerja, okay. So bila mega trend ni dah mula kata apa in place, everything will change. So itulah maksudnya mega trend. Mungkin contoh mudah yang kita boleh perhatikan dalam tempoh kata apa 5-6 tahun kebelakangan ni, daripada segi macam mana orang ada munculnya gig economy, okay, ataupun disruption. Contoh macam Uber telah disrupt taxi industry. Okay, itu adalah contoh-contoh orang kata apa yang termasuk dalam sebahagian mega trend yang dah memula lah ni actually. Okay, alright. Itu sebenarnya maksud mega trend. Okay. Peram 10 tahun. Yes. So basically inilah dia. Apa benda yang kita nak cuba korek daripada info ni, kita akan buat sebagai kita punya investment blueprint lah, so called. Alright. Okay. Berbalik kepada mega trend yang nombor 1. Okay. Boleh balik kepada slide. Okay. Next slide. Okay. Next slide. Okay, kita ada shifting economic power. Okay, economic power kita boleh perhatikan yang sedia kala adalah USA. Tapi what do you guys think? Okay, satu lagi slide. Yang awal. Okay. Tapi kalau saya tanya you all, kalau kita tengok kuasa besar dunia, okay, economic power ni macam jargon sangat kan. Kuasa besar dunia lah, siapa yang ada nampak macam the authority, macam mana nak mempengaruhi economic climate di dunia? Adakah masih USA dan USA alone? Okay, what do you guys think? Next. Okay, yang ada shifting economic power. Okay. Ada lagi ada yang nak cuba menjawab? Okay. So basically USA bukan lagi monopoli ataupun the so-called the big brother lah, abang long besar dekat dunia ni bukan USA lagi. Dia masih, okay, tapi dah mula nampak goyang dah, okay, sebab di atas kemunculan China, okay. Yes, kemunculan China. So kita dah mula nampak dia kata apa, the trend di mana emerging economies, okay, kalau saya bacakanlah sedikit slide yang ada kat situ, okay, emerging economies are the growth markets. Okay, dalam tempoh daripada kata apa, research ini telah buat prediction, okay, daripada tahun 2016, okay, dan dijangka pada tahun 2030 China akan memegang 20% daripada GDP dunia. Okay, sekarang ni 18%. Okay. Dan US sekarang ini, okay, 16%. Tapi by the time 2030, dia punya share of world GDP akan berkurangan menjadi 12% sahaja. Okay, so kita boleh nampak the shift of economic power dekat situ. Okay. And then all the other emerging economies, the E7 punya countries, tu kita boleh nampak boleh perhatikan dia punya growth tu yang sangat besar. Okay. So kita kena kena beware lah dengan perubahan perubahan shift of power ni, sebab dia akan mempengaruhi kat mana kita nak letak duit kita sebagai pelabur. Okay. Kalau orang kata Napoleon Bonaparte dulu 2 century dia kata China is a sleeping giant, okay, but when she wakes she will move the world, and that happens today. Di mana orang kata ini adalah antara sebab-sebabnya kenapa Donald Trump pada waktu beliau menjadi presiden dahulu, okay, suka cek gaduh dengan China, okay, sebab dia threaten,
Okay, dia dah rasa threatened dengan the rise of China sebagai economic superpower. Okay. Alright. And then antara faktor lain yang akan mempengaruhi shifting of economic power ni juga adalah disebabkan population. Okay. Kita tahu dekat Asia ni populasinya sangatlah besar. Okay. Sekarang kita estimate ada lebih kurang 4 bilion di Asia. Okay. Tapi by the time of 2050 akan jadi 5 bilion, okay, di Asia sahaja. So lebih, kalau kata apa, dengan bertambahnya populasi di Asia ni, okay, secara automatik atau secara mudahnya lah, ekonomi pun akan berkembang lah sebab banyak populasi dekat situ. Okay, Trump masih presiden, masih mengaku presiden sebenarnya. Alright. So kita kena perhatikan lah, sebab kalau kita tengok balik ke belakang sikit, China punya growth ni, okay, dia saja ada at least 100 company yang dipanggil sebagai unicorn. Okay, unicorn ni apa dia? Okay, unicorn ni adalah company yang dinilaikan dengan valuation 1 bilion ke atas dolar, 1 bilion dolar ke atas. Okay, that is unicorn. So kalau katalah kerajaan nak kenakan windfall tax dekat market cap company ni, sedap kena ni. Kan? Petiklah nombor berapa persen ambil. Alright. And then bila dah berlakunya shifting of economic power macam ni, okay, kita pun kena slowly adapt jugalah in the anticipation yang akan pegang kuasa besar dunia ni akan datang adalah China. Okay. Maybe, just maybe, okay, English tak lagi matters. Adalah possibility, ada that possibility. So bolehlah ajar anak-anak hantar kelas pergi belajar Mandarin ke. Okay, kita bukan nak jadi kita tak perlu bersikap ada unsur-unsur elemen rasis ke apa, okay, kita kena belajar. Okay, sebab kita nak kena prepare dengan apa-apa je lah kemungkinan yang akan datang. Okay, so bila kita tengok data macam ni, kita nampak growth tu China yang cover, yang pegang, okay, dan US akan slowly drop. In fact, nanti later on kita akan tengok Asian cities punya population itself will melebihi populasi negara Europe. So ada possibility, okay, the landscape tu akan berubah 100%. So kita akan mungkin mula menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantara utama. Okay, Trump tak move on, itulah kesian dia. Malaysia ayah pin lah kot. Ayah pin mana pula ni Habib? Alright. So mungkin waktu ni Dr. Mahathir boleh berbanggalah dengan dasar pandang ke timur beliau. Okay. Rupanya beliau tak salah bila dia kata dasar pandang ke timur, rupanya untuk tahun 2020 akan datang. Okay. Alright. So itu adalah mega trend yang pertama, shifting of economic power. Okay. Alright. So boleh ke next slide. Okay, kita akan tengok trend yang kedua. Okay. So apakah ia? Mega trend yang kedua. Okay, mega trend yang kedua adalah resource scarcity. Okay, kalau bahasa Melayunya bermaksud kekurangan sumber semula jadi untuk kita meneruskan kehidupan. Okay. Satu tadi pun kita dah sebut mengenai the increase of the world punya population. So dengan increase-nya population ni, kita nak kena makan. Okay, nak kena makan, nak kena hidup. So tapi resources yang ada dekat planet bumi ni makin lama bukan makin bertambah, makin lama makin berkurang. Okay, dan tak dibantu dengan dengan carbon emission ataupun global warming. Okay, global warming. Global warming ni pada setengah orang dia kata ni macam mitos je. Okay, tapi we believe in science ataupun kita ni lah ambil beratkan data-data sains tu, memang makin hari makin panas pun sekarang. Okay, dengan peningkatan paras air laut. Okay, semua ini akan menyebabkan perubahan daripada segi the strain on the planet's resources. Okay, kita kekurangan sumber. Okay, and then apa kesannya? Apa kesan kekurangan resources ni? Okay, and then orang akan jadi lebih lebih kreatif untuk nak cover kekurangan resources ni. Tadi tak semestinya daripada segi makanan saja, mungkin kekurangan daripada segi sumber tenaga juga. Okay, itu paling senang lah kita nak nampak. Kita punya oil reserve bukan makin lama makin banyak, makin lama makin sikit. Okay, kalau you all boleh tengok dekat slide tu, the growth
of use of electric cars. Itu salah satu contoh. Makin lama makin tinggi. Kalau saya zoom sikit, okay. Daripada tahun 2011 macam literally nothing, okay. And then 2017 dah mula ada kata apa, dah ada 1.2 juta kata apa, electric vehicle dekat atas jalan. Okay. I think that's why you can see why Tesla is valued at about 500 billion today. Okay. 500 billion Tesla punya market cap. Okay. So daripada segi resources. And then kalau kita nak relatekan pula dengan kata apa, renewable energy ni, okay, pandai-pandailah cari counter renewable energy. Minggu lepas dah mandi solar walaupun sekarang musim hujan. Okay, tak faham betul macam mana tiba-tiba counter solar semua puff. Tapi dia bagi balik dah lah kemarin kemarin dah kena. Okay. And then tu daripada segi tenaga. Kalau kata mengenai bab makanan, okay, kita ada syarikat ataupun company-company yang mula menghasilkan makanan daripada tumbuhan, okay, ataupun yang engineered punya food, okay. Contoh-contoh yang kita pernah kongsikan dalam kelas Smart Saham Asas, contohnya Beyond Meat. Okay, itu adalah alternatif kepada daging. So, ini adalah trend-trend masa akan datang. So, untuk long term punya investment, kita boleh look at this kind of sector, renewable energy, okay, dengan alternatif kepada food sector. Food security actually. Alright. Kita boleh move on kepada trend seterusnya. Okay. Agenda Thanos. Actually, kalau nak cerita pasal agenda Thanos tu, macam make sense sebenarnya cara dia nak solvekan masalah tu. Okay, the idea is there. Okay, memang kalau tak dikawal ataupun kalau tak ada proper management in place dengan increase-nya population ni, memang bolehlah kata apa bolehlah menyebabkan berlakunya itulah end of the world, contohnya gitu, apa yang cuba disampaikan lah. Okay, saya pun tak faham macam mana solar boleh naik, apa sebabnya. Itu kena faham lah, market tu naik kenapa, sebab ada orang nak dia naik, tu je. Alright, so the third mega trend. Yang ini tak payah cerita jadi mega trend pun you all dah tahulah. Technological breakthrough. Okay, definitely. Okay, definitely. Jangan kahwin. In fact, kalau kita patah balik sikit, okay, population landscape berubah dengan pertambahan orang tua. Okay, pertambahan orang tua dekat dunia ni dan kurangnya younger generation. I think that one adalah next punya ni lah. Next punya trend. Okay, kita akan cover sekejap lagi. Okay. Sakit kena libas solar vest. Aduh. Ada ke syarikat tempatan terlibat dengan elektrik car? Okay. Buat masa ni belum ada yang secara direct lah. Tapi kalau kata nak beli Tesla tu, boleh je beli. Sebagai kata apa, long term punya investment lah. Okay. Alright. So the third one, technological breakthrough. Okay. Kalau saya zoom in sikit, okay, kita tengok chart tu lah. Okay. Mungkin you all tak nampak sangat. Okay, tak apa. Okay, yang cuba tengok dekat dalam kotak purple tu, ada yang dihijaukan. Okay, apa yang dihijaukan tu sebenarnya? Ia adalah annual growth rates of emerging technologies. Okay. Dia nak tengok dekat growth rate yang tinggi, okay, berada di dalam bahagian mana kalau kita nak bedah dalam sikit dalam teknologi punya sektor ni. Okay, the first one, 55% growth. Artificial Intelligence, AI. Okay. Inilah yang sampai gaduh-gaduh ni nak cari data untuk buat AI ni. Okay. But we have to embrace the change. Okay. AI will definitely be with us. Okay. Cumanya it takes time lah. Okay. Dia tak adalah kita cerita pasal AI hari ni 2030 tu dah ada. Okay. It depends. But we have to be aware sebenarnya yang technological punya growth ni, dia punya rate, okay, bukan linear. Okay, dia adalah exponential. Okay, kalau sesiapa yang dah masuk kelas Smart Saham, Wyckoff, okay, kita ada tunjukkan daripada sectorial punya chart, how technology sector is always the biggest winner, okay, for the past 5 years at least. Okay. Alright, so AI, 55% annual growth rate. Okay, the next one, blockchain, 68%. Okay, yang ni one whole topic kalau nak cerita pasal blockchain.
Apa lagi yang kita boleh perhatikan? Robots. Okay, robots. Robots. Robots punya growth 31%. Okay. Yang ni definitely memang adalah ancaman kepada pekerja-pekerja yang boleh digantikan dengan automation. Okay, macam operator punya level. Okay, sooner or later, kerja-kerja yang kata apa, repetitif dan tak perlu human punya thinking boleh digantikan dengan robot. Okay, dengan kata apa, the beginning of IoT, Internet of Things. Okay. Apa lagi ada tu? Okay, immersive media 46%. Okay, voice assistant. Okay, voice assistant 31% growth berbanding tahun lepas. Okay, kita dah baru tadi main test Siri. Okay, iPhone 12 punya Siri boleh ajak boxing. Kita test. Boleh lawan boxing dengan dia. Boleh cari phone kita kat mana. Okay, just panggil je. Mana phone? Jerit. Hey Siri. Jawab phone tu kat seberang meja. Okay. Real test. Baru je buat tadi. Bukan sembang. So these are the things. Okay. What else? What else? Okay. 5G definitely. Faster, better internet. Okay. 5G pun dengar cerita Malaysia postpone lagi. Okay. Belum lagi terima. Belum lagi nampak tanda-tanda nak bermula 5G dekat Malaysia, walaupun phone-phone yang baru ni semuanya dah 5G capable. Tapi itulah, tunggu je lah apa nak buat. Okay. And then bila kita cerita pasal technological breakthrough ni, kita tak semestinya nampak daripada segi kata apa, gadget-gadget semua tu je. Okay. Dia juga akan membantu daripada segi healthcare. Okay. Healthcare punya efficiency, okay, sangatlah dibantu dengan perkembangan teknologi punya breakthrough. Okay. Kalau dibandingkan, ni saya tak sure lah, ni saya just secara kasar je nampak. Okay. Vaksin COVID yang kita hampir dapat, yang kata hampir siap ni, macam short, dia punya tempoh untuk develop tu, okay, sangatlah pendek. Okay, lebih kurang setahun. Kalau yelah, kita COVID dah setahun kan. Okay. Kalau nak dibandingkanlah dengan dulu-dulu tu, mungkin 2-3 tahun ambil masa untuk dapat vaksin yang fully functioning. Okay. Although, yelah, kita still tak tahulah dia actually berkesan sepenuhnya ke tidak. But definitely, okay, dengan improvement, dengan teknologi dalam bidang healthcare ni, sangatlah membantu untuk kita dapatkan ataupun buat that kind of research lah. 3G pun belum lepas. Duduk kat mana tu Tuan Haziq? Kesian sangat tu kalau 3G pun belum lepas. Cuba buat satu video macam, siapa yang dekat Sabah tu Vinona. Apa nama dia yang viral tu, dapatlah line internet. Vivionat. Okay. Alright. Automation, okay, data. Kita ada IoT, okay, healthcare improvement, okay. So, yang teknologi ni tak fikir panjang lah. Okay. Sebelum counter tag yang kita nampak ada pada hari ni, yang kita tengok harga mungkin RM6-7-8 tu, kita rasa mahal. Okay. You refer back to US punya market. Berapa ratus stocks yang berapa tinggi harga stocks boleh pergi, sampai boleh beratus-ratus. Tak mustahil. Okay. Cuma cepat atau lambat tak tahulah. Okay. Carilah counter yang ada involved in semicon. Okay. Ada je yang bawah RM1. So boleh kumpul-kumpul dulu. Okay. Sebab definitely, okay, for the long run, kita pun tahulah, we've seen the growth ourselves. Daripada handphone Nokia baling anjing dah menjadi iPhone 12. For example, dia punya growth tu. Alright. So that's it for third mega trend. Okay, kita ada 69 orang menonton. Okay, you all dah share belum yang baru masuk ni? Kalau baru masuk, tolong share. Okay. Sebab kita ada lagi 2 mega trend yang kita belum berkongsi, belum ceritakan lagi. Okay. Alright. Mega trend number 4. Okay. Social change. Inilah dia nak cerita tadi tu. Okay, mengenai aging population. Uish, circle yang tengah tu dah macam dah macam Illuminati pula dah. Okay. World population. Boleh tengok dia punya projected growth daripada tahun 1990. Okay, kita ada lebih kurang 5.3 bilion manusia di atas muka bumi ini. Okay, tahun 2015 7.3 bilion. Okay, tahun 2020 7.8.
Okay, the next one yang dia bagi tu 2030 8.5 billion. So memang akan keep increasing lah. Okay. Tapi dia agak macam contradict sebab bila dia tengok di ada data, okay, apa yang dia orang perhatikan, the trend is yang younger generation sekarang ni, okay, one of the social change yang termasuk dalam mega trend ni, okay, the younger generation tak berapa kata apa berkenan untuk ada anak yang banyak. Okay. Itu adalah perubahan daripada segi sosial ni lah. Okay. Cumanya kita boleh nampak lah kalau kata anak apa kata the new generation tak bertambah banyak. Okay. Tapi apa yang menyebabkan population tu makin bertambah? Okay. Daripada data yang dia beri, okay, apa yang berlaku sebenarnya, orang-orang tua tak mati. Okay, kita relate balik dengan kata apa, the improvement in healthcare technology tadi yang membantu orang untuk hidup lebih lama. So orang-orang tua ni tak mati walaupun yang baru punya generation tak bertambah banyak, but it's still yalah compounding lah kan. Okay. Dan bila mana bertambahnya warga-warga emas ni okay, kita kena fikir banyak benda dah. Nak cost nak jaga mereka. Okay. And then kalau yang makan duit retirement, lama tu nak support. Okay. So kena kata apa from now lah dah mula kena terima hakikat yang mungkin okay, akan datang tak ada lagi duit pencen. Okay, sebab nak support the golden generation ni costly. Okay, sebab tu kalau you all ambil takaful, harga apa umur 50, umur 40 ke atas ni mahal. So kalau belum ambil takaful boleh ambil sekarang. Ambil yang umur yang muda ni belum ambil sekarang. Okay. Alright. Okay, daripada segi itulah berapa ramainya orang tua yang makin bertambah. Okay. And then selain daripada cost untuk support dia orang punya well-being, okay, healthcare spending pun akan strain jugalah, okay, sebab kita perlu allocate resources untuk dia orang punya medical, okay. And then one of the other finding is, okay, robot will become our best friend, okay. Sebab dia berkait rapat je lah. Okay, sebab kata apa dengan adanya AI tu, okay, AI ni kalau tengok movie macam apa Blade Runner Blade Runner yang saya ingat lah. Tapi banyak dah movie-movie yang membuatkan robot sebagai kata apa, sebagai kawan ni, sebagai helper. Dulu anak banyak makanan jadi banyak, sekarang anak banyak makanan jadi sikit. Betul, betul Tuan Adam. Okay. Dia berkait pula dengan kita punya megatrend yang kedua tadi, the resource scarcity. Okay. Sebab anak banyak, makanan jadi sikit. Okay. Orang kahwin lebih seorang isteri tu, okay, Tuhan Nick cerita pasal kahwin lebih seorang. Okay, baik. Okay, Tuan Hafiz Muhammad, salah satu misi SoftBank di bawah masa Yoshi-san nak lihat manusia mampu hidup 100 tahun ke atas. Bagus ni kalau invest medical beds. Ada buy call dekat situ ada buy call lah. Boleh follow, terpulang kepada anda kalau nak follow. Okay. Alright. Apa tadi cerita pasal apa? Robot will become our best friend. Okay. Yalah, dengan expectation warga tua semakin ramai, okay, perlulah ada support system untuk bantu ataupun memudahkan dia orang punya daily living. So akan ada invention apa untuk yalah macam robot-robot ni lah untuk membantu meningkatkan taraf hidup. Okay. And then another implication of social change adalah consumer preferences are changing the food industry. Okay, food demand diverse preference. Okay, so yang ini apa yang dikatakan sebagai changing the food industry is the way we eat. Okay, nampak ada trend di mana kata apa demand kepada organic food di US, okay, semakin meningkat. Okay, daripada tahun 2005 ke 2016, okay, the growth demand untuk organic food meningkat sebanyak 225%. So orang dah mula jadi health conscious.
pun menjadi faktor kenapa banyaknya orang tua di masa akan datang, sebab semua orang hidup lagi lama, okay? Sebab dah mula makan makanan yang sihat supposedly, okay? Dia hanya order organic food, okay? Dia hanya order makanan seperti avocados, berries, okay? Has seen outsized growth. Okay? And then consumers also want their food to be more convenient. Okay, convenient ni maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, kita nak duduk makanan sampai. Okay, precisely apa yang kita praktikkan semasa PKP semua ni lah. Okay, tak PKP pun kita still order Grab food. Okay, kita order Food Panda. Okay, so that's how the social landscape tu berubah daripada segi kata apa, the food industry punya sektor. Okay, and then macam me myself, okay, sebab saya pun tinggal berdua je dengan isteri. So macam nak masak berdua je kan. Okay, order je lah. Okay, lagi banyak order daripada masak lah sebenarnya. So I am part of the mega trend. I think some of you pun macam tu jugalah. Okay, so ini adalah berkenaan social change. Alright. Apa lagi yang point yang ada? More older people, more inequality, more migration, more diversity. Okay, tak apalah. Tu lebih kurang je point-point dia. Okay, let's look at the last one. The fifth mega trend. Okay. 3 laws of Asimov. I, Robot. Okay. Petik jari. Petik jari, makanan sampai, Tuan Haziq. Okay, mega trend number 5. Okay, rapid urbanization. Okay. More than half of the world population, okay, sekarang ni duduk di ibu kota, okay, duduk di bandar-bandar besar. Okay, and by 2030, okay, number ni akan menjadi sebanyak 5 bilion. Okay, 5 bilion duduk dekat bandar sahaja. Bukan spread out dekat throughout the country, 5 bilion. Okay, ini adalah pecahan yang besar, okay, daripada kita punya population yang sekarang ni 7.8 bilion. Okay, 5 bilion concentrated, okay, dekat bandar-bandar besar. Yang lain tu bertebaran. So ada kata apa? The urbanization is very rapid. Okay. And then kata apa? Kenapa orang suka duduk bandar ni lah? Percaya dengan orang kata apa, better life is better in the cities, supposedly. Okay. So kita nampak the trend. Orang kata apa, tak perlu tunggu mega trend pun, orang dah mula, okay, orang dah mula even kat Malaysia pun, okay, yang daripada kalau katalah kita duduk kat luar bandar, okay, option kalau kita nak cari kerja mesti nak kena pergi KL ataupun pergi JB ataupun pergi Penang, okay, bandar-bandar besar lah yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Okay. Food can be downloaded someday. Wow. Boleh print tak? Print makanan guna printer 3D. Ui, sedap tak tu? Kan? Lukis, print. Uish. Bijak imajinasi ni. Okay, boleh decide kita nak flavor apa, color apa. Well, it's not impossible. Okay, we could have a printer yang kita boleh letak, printer lah, bukanlah printer yang kita nampak sekarang tu. Mungkin is different kind of printer yang kita boleh letak raw materials, bahan-bahan mentah, bahan basah. Okay, order, dia proses, siap. Okay, to a certain extent pun kita almost ada lah. 4 to 5, 42.5 tu apa? 42.5, 425. Okay. Ui, macam ada kod apa ni? 425 ni. Tuan Zarif. Wyckoff Traders ni, Tuan Zarif ni. 425 ni kod apa? Ke kod stok? Ui. Tengok sikit stok market. Typo. Bikin suspend je. Ingatkan kod apalah tadi, Okay, alright. Okay, but the implication of rapid urbanization ni, okay, kita akan nampak smart cities. Lagi terror kalau boleh detect benda mistik terus pasang Al-Quran. Masya Allah. Mana tahu yang datang tu yang Islam? Tak lari juga. Lagi seronok dia duduk. Manalah tu? Okay, berbalik kepada rapid urbanization tadi. Okay.
Bila orang dah ada interest untuk pindah ke kawasan bandar, okay, akan mulalah muncul smart cities, okay. New kind of infrastructures yang akan kata apa buat satu improvement lah, okay. Healthcare and security, consumer behavior change, alright. So kalau kata ni yang consumer behavior change dekat bandar ni, kita dah nampak perubahannya pun sekarang lah, okay, which is betul lah tu megatrend ni kita nak bercerita mengenai trend akan datang daripada tahun 2020 ke 2030, okay, which is tahun ni pun dah tahun 2020, okay, kita dah nampak lah parts and parcel of the implementation of the megatrend tu, okay. Kata apa, the consumer behavior changes. Bila dah duduk bandar ni, kita tak ada lagi community traditional macam dekat kawasan kampung dahulu. Okay, the community sekarang, the younger generation, okay, some of them prefer duduk dekat apartment. Kita dah kurang lah rewang-rewang. Balik kampung baru ada rewang. Sekarang kurang lah kalau dekat bandar. Okay, and then resources will be shared. Okay, group behavior will dominate in new ways. Okay. So ini adalah megatrend yang kelima, global shift. Okay. So basically itulah 5 megatrend yang ada, yang telah dikaji, yang akan affect kita punya daily life. Okay. Dan to a certain extent dah mula effect dah pun. Macam saya cakap tadi lah, tahun ni dah tahun 2020. Okay. So kita dah mula merasai perubahan-perubahan tersebut. Okay. So in terms of investing, okay, of course lah yang nak dengar ni, kita cerita pasal apa, kita kan tim smart saham. Yang dengar mestilah nak tahu kata apa, efek kepada market. Okay. So tadi kalau kata kita tengok one by one, okay, a few sectors yang kita boleh fokus ataupun boleh monitor untuk long term punya 10 tahun 2020 ke 2030 punya time frame. Okay, antaranya tadi renewable energy, okay, electric car, okay, alternatif kepada food, teknologi of course tak payah cerita lah, okay, semicon. So kalau bercakap mengenai bursa Malaysia, okay, kita boleh tengoklah counter tech yang mungkin awal 2-3 tahun lepas baru berharga bawah RM1. Okay, tapi pada hari ini dah berharga RM6 ke RM10 dah. Okay. So kalau kita boleh cari the next thing yang boleh dapat grow sedemikian, okay, then bolehlah buat masuk dalam portfolio, okay. So itu adalah daripada segi sektor-sektor. Apa lagi yang saya miss? Okay, kita dah sebut renewable energy, kita dah sebut teknologi, kita dah sebut food securities. Okay. And how China, okay, one of the big focus adalah China sebagai superpower lah, okay. So kita kena perhatikan, okay, macam mana even now pun kita punya tech pun banyak datangnya daripada China, okay. China ataupun emerging countries ni bukan lagi negara pengeluar semata-mata, okay. They are also consumers. So kalau you all, okay, kalau katalah bukan sebagai pelabur tapi sebagai business owner, pun kena take note dengan benda ni, sebab kata apa, back to my point, yang mereka ni adalah telah menjadi negara consumer juga, okay. So 80% of the kata apa consumption pergi ke emerging countries, okay. China, okay, kita ada India, okay. Kalau sebut pasal India ni, okay, bangsa mana yang banyak menjadi CEO di Silicon Valley di US sana tu, company-company teknologi besar di US, okay, CEO-nya berbangsa apa, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, Google, for example, okay, one of the largest tech company in the world, CEO-nya adalah India. Okay, so the landscape is definitely changing. Yes, Cik Fatin Najihah. Okay, alright. So kita dah cover 5 mega trend yang boleh mengubah, kata apa, boleh mempengaruhi landscape global economy pada masa akan datang. Okay, so I hope sesi pada malam ini dapat membantu menambah ilmu. Okay, kalau anda belajar sesuatu, tolong kongsikan. Okay, boleh ajak kawan-kawan untuk like kita punya page smartsaham.com.
Okay, hari-hari insyaAllah hari Minggu, Isnin sampai Jumaat, kita akan ada perkongsian sebegini. Okay? Kalau ada apa-apa nak request tajuk, boleh. Mungkin boleh PM ataupun boleh post di kita di page kita. Okay, bagilah cadangan nak tajuk apa. Jangan tanya nak beli kaunter apa je. Okay, alright. Iklan sedikit. Okay, hujung bulan 12 kita akan ada kelas Smart Saham Asas. Okay, pada 26 dan 27 Disember. Okay, so, for those yang belum pernah ada exposure dalam pelaburan saham ataupun baru nak cuba-cuba, dah pernah belajar tapi belum praktik lagi, okay, nak cuba mendalami dulu ilmu sebelum masuk ke dalam real market, boleh daftar untuk belajar mendapatkan pendedahan awal, okay, kepada kelas dalam kelas Smart Saham Asas kita. Alright. So, kalau nak daftar, boleh PM admin di page, okay. InsyaAllah kita akan buat kelas online 2 hari. Okay. Dalam tu akan adalah the basics, apa itu saham, okay, dan kita akan tengok komponen-komponen KLCI, apa yang kita boleh beli dalam KLCI, macam mana nak melabur secara patuh syariah, okay. Dan kita ada session special yang di mana kita akan buat market outlook. Market outlook ni lah yang mahal. Kita nak buat projection ke masa akan datang, ke arah mana, okay, ke arah mana pelaburan tu boleh, ataupun ke arah mana ekonomi ataupun direction of the market. Okay, kita akan ada special session on that one. So, bolehlah daftar-daftar ataupun boleh refer kepada kawan-kawan anda untuk daftar. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang. So, saya bagi pihak tim smartsaham.com mohon diri terlebih dahulu, mohon ampun kalau ada salah silap. InsyaAllah jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.